Azri, kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim masa mula dia jadi Perdana Menteri, dia begitu bersemangat untuk membentuk dasar ekonomi negara kita ke arah yang lebih baik. Contohnya hari Ahad pun dia panggil mesyuarat lah. Bulan 11 tahun lepas tak silap, mencerakin apa semua. Tapi sekarang ni dah sampai hujung bulan 6, masih belum ada apa lagi. Kalau tengok macam tergesa-gesa tu, macam esok dia tu nak umum dasar ekonomi baru dah, dasar monetary yang baru. Tapi sampai hari ni belum ada lagi. Apa punca yang jadi masalah pada Perdana Menteri dan kerajaan yang ada ini? Dia dua isu yang berbeza di antara kulit dengan substance. Ya. Kulit ni kita boleh hias macam-macam. Dalam kepimpinan, kalau kita ambil pendekatan populis, mudah pada jangka pendek. You play to the gallery. Kalau you pergi depan student, you tengok apa sentimen student, you play to the gallery untuk student seronok. You pergi depan non-Malays, misalnya you play to the gallery, you tengok apa orang tu suka, you just go along dengan sentimen orang audience yang ada. We call it play to the gallery. Pendekatan populis sangat sesuai bila seseorang yang tahu macam mana nak play to the gallery. Tapi itu kulit. Penyelesaian masalah dia bergantung sangat kepada konten sebenar, the substance. Substance ini tak boleh dibuat-buat. Substance perlu pada ilmu, perlu pada pengalaman, dan perlu pada keupayaan. Ya? Kalau seseorang itu tidak ada ilmu, katalah dalam soal ekonomi, dia tak ada ilmu ekonomi, latar belakang dia. Tapi sekurang-kurangnya mungkin dia ada pengalaman. Kalau pengalaman juga ada pengalaman yang buruk, pengalaman kegagalan, bukan pengalaman kejayaan. Kemudian timbul pula soal keupayaan dia dalam melaksanakan. Jadi kalau tiga-tiga ni pun tak ada, secara substansnya, kulit indah macam mana sekalipun, dia tak boleh solve the problem. Pada saya tengok sekarang ini, pendekatan populis nampaknya perfect. The right person is doing the right thing dalam konteks membawa dan play to the gallery. Tapi oleh kerana rakyat ni dah mengikut lama, ahli politik negara kita ni bukan negara lain. New figures muncul, kemudian dinobatkan jadi pemimpin. Kita ni semua pemimpin yang recycle. Baik Tun Mahathir, baik Tan Sri Muhyiddin, baik Ismail Sabri, baik saya, baik Datuk Seri Anwar. Ini pemimpin yang rakyat dah tengok track record kita tu sekian lama. So, kalaupun kita play to the gallery, rate of success dan sejauh mana orang convince dengan kita tu, pada saya terhad. Sebahagian mungkin dia bertepuk waktu dia dengar tu. Lepas dia balik rumah dia fikir, tadi aku bertepuk lah, orang tepuk. It's crowd psychology kan. So, orang tepuk, ramai-ramai tepuk lah. Tapi bila dia balik, kerana student ni cerdik pandai. Dia ada pendedahan pada berita macam-macam. Dia tengok balik history, dia tengok balik apa kata lama yang lama, apa pula yang baru. Dia tengok apa yang performance. Because student dan golongan muda ni orang yang cerdik pandai. So, peratusan orang yakin bila sampai time undi tu sikit. Jadi ini situasi yang sedang berlaku. Sedangkan permasalahan ekonomi ni benda yang dinamik. Satu period dan satu period dia berbeza-beza. Dan dia tidak ada satu solution yang boleh jawab permasalahan di setiap ketika. Ya. Bermakna dia perlukan pada tadilah knowledge, pengalaman dan keupayaan untuk solve the problem pada masa itu. So benda tidak mudah. Sebab itu sekarang ini masalah ekonomi ada perkara yang sangat mendasar. Kerana situasi ekonomi sekarang ini ada masalah yang global sifatnya. You tak boleh bagi prescription yang sesuai untuk Malaysia tanpa memahami ini adalah global phenomenon. Post-COVID, COVID is a global phenomenon affecting the entire country. Kerana post-COVID adalah global phenomenon. Satu. Yang kedua, keadaan itu disokong jadi bertambah berat kerana berlaku soal-soal seperti peperangan. Peperangan Ukraine dengan Russia telah affect banyak sekali. Apa tu faktor-faktor ekonomi, faktor pengeluaran, pembekalan, dagang dan sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga yang tak dapat kita nafikan, permainan kuasa-kuasa besar. Dalam geopolitik, masing-masing tarik tali sana, tarik tali sini, terutama sekali Amerika dan China yang mempengaruhi semua. Jadi, kesemua fenomena-fenomena global ini perlu dilihat dan difahami. Kemudian barulah pula tengok pula dalam konteks negara kita sendiri. Jadi, keseluruhan ini memerlukan kepada kepakaran dan keupayaan, tak boleh populis. Jadi, ini yang saya nampak kekurangannya. Nah, sebab tu saya masih teringat waktu Tun menghadapi situasi serangan penyangak mata wang dulu. Setengah orang tak nampak itu serangan penyangak. Tun nampak. Waktu tu orang tak pernah dengar lagi nama George Soros ni. Ya? Tapi Tun dah nampak benda ni berlaku bukan fenomena global. Ini berlaku kerana ada effort pihak tertentu, kerana ketamakan mereka menggunakan kuasa wang mereka, menjatuhkan mata wang negara tertentu untuk membolehkan mereka mengbankruptkan setengah negara. Everything fall, everything jadi murah, they will come back, they will buy.
So ini dalam percaturan politik global ini pelobi-pelobi besar ni dia tunggu di belakang. Dia sebagai satu strategi. Di belakang tu kalau saya punya telahan itu dia terlibat dengan IMF sendiri. Ini mereka yang rapat dengan IMF, mereka create the problem, mereka come back with solution yang menguntungkan mereka. So dia pun bila negara menghadapi masalah kejatuhan mata wang, IMF pun bagi prescription. Dia kata naikkan interest bank supaya orang menyimpan, menabung. Sebenarnya lagi orang menyimpan, lagi ekonomi itu kuncup. Ya. Kemudian setengah-setengah orang pula kerana dia kurang pengetahuan tadi, dia telan bulat-bulat prescription IMF. Sebahagian negara terpaksa mengambil hutang yang banyak, ya, terhutang yang begitu besar di luar kemampuan mereka membayar. Akhirnya macam-macam berlaku lah, termasuklah misalnya kerana you naikkan BLR, you naikkan kadar interest, interest menjadi terlalu tinggi, banyak syarikat akhirnya kaput, syarikat terpaksa dijual, dan syarikat sekarang masuk lah, dia buat dia punya shopping lah. Sebab masing-masing dah terhutang banyak ni, maka setengah-setengah negara mengamalkan dasar protektif, termasuk Indonesia, Malaysia, kerana dasar ekonomi baru kita dasar protektif. Jadi dia serang, dia attack, kita lemah, kita collapse. Kalau kita ambil ubat dia, prescription dia, dia masuk, dia kontrol. Itu berlaku pada Indonesia terutama pada satu ketika bila mengambil pinjaman daripada IMF. Tapi kerana Tun Mahathir ada ilmu, ada pengalaman, ada willpower to do it. 3 formula saya kata tadi. Dia study in detail. Pertama dia kata, no, this is not a normal phenomenon. Ini ada kerana penyangga mata wang yang lakukan. Therefore, dia tak pakai ubat biasa. Dia pakai ubat luar biasa. Dia go to pegging. Stop speculation. Kejatuhan mata wang. Dia buat pegging. Dia buat dasar orang terpaksa bawa balik duit, bawa balik semula ke Malaysia. Dan beberapa langkah-langkah non-conventional. And terbukti, akhirnya, itu satu formula yang telah menyelamatkan negara. Bukannya IMF. Tapi kerana kita ada cara kita sendiri. Jadi, sekali lagi, sekarang ini tak serupa dengan masa Tun dulu. Jadi sini juga perlu orang yang ada ilmu, knowledge, orang yang ada pengalaman, orang yang ada willpower untuk buat. Tapi kalau orang yang ada sekarang sekali lagi just subscribe saja pada rule biasa, saya ingat kita akan jadi makin teruk. Kalau tanya bankers, dia guna conventional wisdom lah. Kalau tanya bankers, mata wang jatuh, naikkan interest. Itu rule yang ada dalam buku teks lah. Tapi kalau kita tengok gambaran besar tadi, prescription salah, ya salah, ya salah. Kadang makin lama makin teruk. Dan saya fikir itu dilema kerajaan, terutama sekali Menteri Kewangan yang ada sekarang ini. Sedangkan saya fikir Tun masih hidup, kita ada Datuk Najib, 4 bekas Perdana Menteri ada, yang mentadbir dalam 4 era yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Pada saya patut gunakan pengalaman mereka. Ya? Asyik duk tendang, benci, marah, kutuk, tak membawa kita ke mana-mana. Itu antara lain lah. Tapi selain daripada 4 Perdana Menteri yang mengendalikan 4 period ekonomi yang berbeza, kita juga ada mantan-mantan Menteri Kewangan, baik Tun Naim ke ataupun even Tunku Zafrul dan sebagainya. Kita instead de bermusuh satu sama lain, kenapa kita pool resources berserta dengan of course penasihat-penasihat ekonomi yang ada sekarang lah. Tapi yang penting pada saya dalam keadaan krisis begini, kita jangan panjangkan national crisis. Kita patut ada jalan put our head together and save the nation. Tapi sekali lagi style leadership sekarang very antagonistic. Hari-hari menyerang semua orang dan menakutkan semua orang. Dan ini memberi signal isyarat kat luar, this type of government may succeed, may fall. Kalau ada tendensi nak jatuh, maka orang tak berani nak masuk menabung. Saya rasa itu situasi yang sedang berlaku sekarang. Walaupun retorik pompang kerana delivery-nya tak berapa, confidence tu masih tak ada. Kemudian kena pula PM kita sendiri bercakap, ada gerakan nak jatuhkan dia bulan 8 dan sebagainya. Bila dia sendiri buat pengakuan benda begitu, lagilah orang kata, ini apa, ya ke? Jadi, keseluruhannya, kita tidak membentuk satu situasi yang kondusif kepada pertumbuhan ekonomi. Yang keduanya, ketahanan ekonomi kita menjadi makin lemah lah pada saya. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jitu, cadangan-cadangan yang bernas, tapi kita simpan sikit untuk wawancara seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.